Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar sekalian, dah bersedia untuk kita belajar yang seterusnya, sambungan daripada syair Burung Nuri. Okey, kali ni siri kedua. Okey, ulang tayang semula sedikitlah. Kalau pada minggu lepas kita dah belajar syair ni, kita dah tengok alunan syair Burung Nuri ni. Okey, kemudian kita dah tengok kajian dari segi maksud untuk setiap rangkap Okey, rangkap syair Burung Nuri ni. Okey, kemudian kita dah tahu tema, kita dah tahu persoalan dan juga kita dah tahu bentuk. Okey, jadi dalam siri syair Burung Nuri yang kedua ni, okey, pelajar-pelajar akan mempelajari pula tentang okey, kita akan belajar gaya bahasa. Okey, kita akan belajar unsur bunyi. Okay, dan seterusnya kita akan kenal pasti nilai yang terdapat dalam syair tersebut dan akhir sekali pengajaran. Okey, bagi kita nak memulakan intro kita punya pembelajaran kali ini, cikgu akan kongsikan kepada awak sedikit video pendek tentang bentuk Okey, bentuk dan juga gaya bahasa secara umum Okey, sama-sama kita dengarkan para pelajar sekalian. Mari kita bacakan bersama-sama rangkap syair ini. Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya hulu fakir nistawan, daripada masyul gundah merawan, terperilah madah patik nintuan. Pandai! Tahukah kamu tentang bentuk dan gaya bahasa? Mudah saja. Bentuk merujuk kepada rangkap, baris, perkataan, suku kata dan rima. Gaya bahasa pula merujuk kepada susunan kata yang digunakan oleh pengarang. Gaya bahasa terdiri daripada anafora, repetisi, simile, sinkope dan epifora. Nak tahu dengan lebih lanjut? Mari teruskan pembelajaran. Okey, baiklah jadi tadi kita dah tengok sepintas lalu apakah yang dikatakan sebagai bentuk dan juga gaya bahasa lah. Okey, kalau bentuk hari itu cikgu dah terangkan panjang lebar dalam slide yang pertama. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan gaya bahasa Okey, jadi kalau kita tengok dalam syair Burung Nuri ni, okey, sebelum tu cikgu nak pelajar-pelajar sekalian sediakan buku buku teks tu bintang hati tu Okey, jadi awak buka muka surat 3 buku tu. Okey, jadi situ syair Burung Nuri lah. Jadi muka surat 3 dan juga muka surat 4. Jadi kita akan merujuk kepada teks syair tersebut lah Okey, kita mulakan dengan yang pertama sekali. Okey, kejap Okey, gaya bahasa. Okey, dan juga contoh di sini Okey, jadi dalam syair Burung Nuri itu kalau kita perhatikan terdapat beberapa gaya bahasa lah seperti yang dinyatakan dalam slide sebelumnya tadi. Okey, cuma dalam slide cikgu ni ada sedikit pertambahan Okey, pertama sekali kalau kita tengok inversi, gaya bahasa jenis inversi. Okey, gaya bahasa jenis inversi ni kalau kita perhatikan cara kita nak cari dia berbentuk ayat yang songsang. Maksudnya susunan ayat tu maknanya kalau dari segi ayat tu patutnya kalau subjek berada di depan, predikat berada di belakang. Okey, tahu tak tu? Faham tak tu? Kalau dalam ayat, susunan ayat sebenarnya subjek depan, predikat di belakang. Okey, tetapi kalau inversi ni dia terbaliklah. Jadi dia punya dia punya predikat dia tu dia bawa ke depan, okey, dan subjeknya tu berada di belakang Okey, jadi contoh kat sini kita boleh tengok, okey, dituliskan sahifah supaya nyata. Okey, sepatutnya ayat yang betul sahifah dituliskan. Okey, sahifah ni subjek lah, berada di hadapan Okey, kemudian keterangannya dituliskan supaya nyata. Okey, ni predikat. Tetapi kalau dalam kita tengok dalam sajak dalam syair ni kalau kita tengok, okey, dia tulis terbalik jadi penerangan dulu,
Okey, penerangan dituliskan penerangan, kemudian sahifah, okey, supaya nyata. Okey, jadi awak boleh merujuk dalam buku awak tu rangkap keempat pantun syair Burung Nuri tu Okey, dalam ayat yang pertama tu. Okey, jadi kemudian kita tengok pula yang seterusnya. Okey, kalau tadi inversi, seterusnya ialah anafora. Okey, apa dia anafora? Okey, kalau awak ingat anafora, awak kena ingat juga epifora sebab dia berkait rapat. Okey, dia ada satu lagi responsi. Okey, tetapi gaya bahasa perulangan jenis responsi itu tak adalah dalam syair Burung Nuri ni. Okey, yang ada cuma dua ni saja. Okey, jadi kalau kita perhatikan dalam syair Burung Nuri ni, okey, anafora, terdapat gaya bahasa anafora. Okey, anafora tu apa dia? Anafora ialah perulangan perkataan di awal baris. Okey, perulangan perkataan di awal baris. Okey, contoh kita tengok kat sini. Okey, remuk dan redam hancur di situ. Remuk dan redam rasanya hati. Okey, perhatikan apa yang berulang di situ, pelajar-pelajar. Okey, kalau dalam buku teks tu, buku teks Bintang Hati tu, awak boleh buka muka surat muka surat 4 dan tengok kepada rangkap 8 Okey, rangkap 7 dan rangkap 8. Okey, rangkap 7 baris terakhir kita boleh tengok yang ni, remuk dan redam ni di awal baris di bermula tu ada dah remuk dan redam. Lepas tu diulang pula sama lagi dalam rangkap yang ke-8 baris pertama juga perkataan remuk dan redam. Hujung dia lain lah Cuba kita tengok yang pertama ni dia berulang sama sebanyak 2 kali. Jadi kita boleh ambil sebagai contoh untuk gaya bahasa anafora. Okey, berbeza pula epifora. Kalau tadi awal baris, kalau epifora dia akan jadi di hujung baris. Okey, kalau di hujung baris ni pelajar-pelajar boleh tengok perkataan negeri. Okey, boleh rujuk dalam buku pada rangkap 6 pada rangkap 6 muka surat 4. Okey, rangkap 6 muka surat 4 ada perkataan negeri di situ. Okey, iaitu pada baris kedua dan juga baris ketiga. Perkataan negeri berada di hujung. Jadi cikgu tak salinkan dia punya ayat Jadi pelajar boleh rujuk sendiri. Okey, negeri itu berada di hujung ayat. Dan diulang dalam 2 baris. 2 baris yang berbeza. Jadi bila berlaku perulangan begitu berada di hujung ayat macam tu, jadi gaya bahasa tersebut ialah epifora. Okey, jelas tak? Cikgu harap pelajar-pelajar jelas dengan merujuk teks yang diberi. Sebab kalau tengok teks tu dia akan lebih jelas lah Okey, seterusnya kita pergi kepada gaya bahasa seterusnya iaitu simile. Okey, kalau kita nak kenal gaya bahasa simile ni senang saja. Sebab apa cikgu cakap senang? Dia kalau dalam ayat tu kalau kita jumpa perkataan contohnya macam umpama, macam dia menyamakan dengan sesuatu perkara tau. Contohnya kalau awak cakap dia ni handsome macam tuan putera contoh. Tu kita menyamakanlah macam adanya perkataan macam. Itu kita memberi macam satu persamaan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain. Jadi contohnya kalau kat sini kita tengoklah dalam kajian syair ni kita boleh tengok pada laksana cermin jatuh ke batu. Okey, laksana cermin jatuh ke batu Okey, jadi kalau kita tengok dalam ayat laksana cermin jatuh ke batu ni awak boleh rujuk kepada rangkap ke-7 Okey, dalam syair tersebut rangkap ke-7 baris ke-3. Okey, bila tengok perkataan laksana ni dia dah membawa maksud perbandingan lah. Jadi bila ada maksud perbandingan laksana macam bagai umpama seperti jadi gaya bahasa tersebut ialah gaya bahasa simile Okey, kemudian kita tengok sinkop. Okey, sinkope. Okey, sinkope sebab sinkope Okey, dalam ni kita boleh tengok contoh yang ada pada sajak dan nazam banyak tak kena. Okey, apa maksud sinkope? Okey, maksud sinkope ialah singkatan perkataan. Okey, maksudnya kalau kita tengok sini, kalau pada barisnya awak tengok, okey, kita gariskan kat situ ada perkataan tak. Bila ada singkatan macam ni, tak kira lah kalau awak jumpa mana-mana tak ke, nak, mu, ku, itu adalah gaya bahasa penggunaan sinkope. Jadi kalau yang ni nazam, sajak dan nazam banyak tak kena ni, awak boleh rujuk dalam rangkap pertama syair tersebut, rangkap pertama baris yang ketiga sajak dan nazam banyak tak kena. Okey, kemudian antara gaya bahasa yang mudah juga untuk kita peroleh
Contohnya macam ni lah, kata ganda. Kata ganda. Jumpa je kata ganda dalam apa-apa ayat ke, tak kira lah syair ke, pantun ke, sajak ke apa-apa. Bila jumpa kata ganda tu maknanya kata ganda tersebut boleh kita ambil sebagai contoh untuk gaya bahasa kata ganda. Ini antara gaya bahasa yang mudah lah, macam kata ganda, sinkope, simile, yang mudah untuk pelajar jadikan contoh ketika menjawab soalan peperiksaan. Okey, dan kemudian kita tengok yang akhir sekali adalah penggunaan diksi. Diksi penggunaan bahasa Arab di situ, jadi wujudnya perkataan mashkul di situ. Okey, kalau pelajar nak rujuk dalam apa tu bintang hati tu, boleh rujuk pada ni apa ni, rangkap yang ketiga pantun syair tersebut. Okey, iaitu baris ketiga ada perkataan mashkul di situ. Jadi mashkul ni adalah bahasa Arab. Ini bukan bahasa kita, bukan asal bahasa Melayu yang betul-betul lah. Ini kita ambil daripada bahasa Arab. Okey, jadi cikgu harap boleh fahamlah penerangan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam syair Burung Nuri. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, baiklah, kita sambung yang seterusnya iaitu unsur bunyi. Okey, jadi apa maksud unsur bunyi? Okey, unsur bunyi ni adalah kajian dari segi kita nak tengok penggunaan perkataan-perkataan yang terdapat dalam sesuatu syair ke, pantun ke, sajak ke yang kita kaji itu. Kita nak tengok okey, huruf-huruf yang banyak berulang dalam tu yang membawa kepada bunyi. Seperti mana yang kita tahu, kita belajar A, B, C, D, lepas tu kita belajar suku kata kan, semua tu membentuk bunyi lah. Jadi unsur bunyi ni sebenarnya membawa kepada penggunaan unsur bunyi ni akan memberikan kekreatifan okey, dalam penyampaian sesuatu karya. Contoh yang kita belajar ni syair Burung Nuri lah. Okey, kalau unsur bunyi ni, pelajar-pelajar, kalau soalan tentang unsur bunyi, dia tak akan lari daripada dua ni. Yang pertama asonansi, okey, dan yang kedua aliterasi. Dia tak akan lebih dua ni saja. Jadi jangan pandai-pandai tambah atau jangan pandai-pandai awak kurangkan Okey, jadi kalau orang tanya unsur bunyi ada berapa? Unsur bunyi cuma hanya ada dua, iaitu asonansi, okey, dan juga aliterasi. Okey, apa dia asonansi ni? Apa dia aliterasi ni? Ni bukan benda baru yang cikgu ajar ni tapi cikgu baru mengajar awak ni, tak apalah, cikgu ulang sikit lah apa yang kita supaya kita boleh faham maksud sebenarnya kalau nak cari senang nak jawab soalan bahagian ni. Okey, kalau asonansi ni pelajar-pelajar sekian okey, dia kalau kita tengok asonansi ni kalau tengok sini perulangan. Okey, perulangan vokal, huruf-huruf vokal. Okey, apa dia huruf-huruf vokal? Okey, dah pernah belajar kan huruf vokal ni apa kan? Okey, huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Okey, ada 5 huruf vokal jadi A, E, I, O, U. Jadi maksudnya huruf vokal ni kita carilah kalau dalam baris tu, baris syair ke, baris sajak ke, apa yang kita pelajari tu, contohnya kalau banyak berulang, contoh pertama ni kan, macam contoh yang ni barang yang gairah di dalam cinta. Okey, kalau kita perhatikan banyak perulangan huruf A di sini. Jadi kita boleh ambil baris ni sebagai contoh untuk unsur bunyi asonansi, iaitu perulangan huruf vokal A, E, I ataupun A, E, I, O, U. Jadi kalau kat sini perulangan vokal A lah. Ini contoh untuk satu. Okey, satu lagi contoh yang boleh cikgu bawakan di sini adalah perulangan huruf I. Yang ni huruf I yang banyak dalam baris Okey, dalam baris apa? Okey, baris ni segenap pesisir desa negeri. Kalau kita tengok situ ada 1, 2 dan 3 perulangan vokal I berlaku. Jadi kita boleh ambil ni sebagai contoh untuk asonansi. Okey, kalau contohnya kalau pelajar nak cari sendiri yang lain boleh. Contoh cari dalam tu ada berulang huruf apa selain daripada huruf A dan I ni. Contohnya cari huruf O ke kalau ada kan, perulangan huruf E ke, boleh, tak ada masalah selagi dia huruf vokal A, E, I, O, U, maksudnya kita boleh ambil baris tersebut sebagai contoh untuk unsur bunyi jenis asonansi. Okey, jelas tak? Cikgu harap jelas Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu aliterasi. Okey, kalau asonansi ni tadi perulangan huruf vokal A, E, I, O, U, berbeza pula dengan aliterasi ialah perulangan huruf konsonan. Apa maksud huruf konsonan, pelajar-pelajar sekalian? Tahu ke tak tahu? Okey, huruf konsonan ialah huruf selain huruf vokal ni tadi.
Maksudnya kalau dalam A, B, C, D, E sampai Z tu, maksudnya awak perhatikan kalau A bukanlah huruf vokal. Okey, A bukan. Dia mula daripada B. B, C, D, E bukan. Sebab E huruf vokal. F, G, H sampailah kepada Z. Selain daripada huruf A, E, I dan O, U. Jadi kita tengok kat sini kita boleh cari dalam mana-mana baris yang ada dalam syair Burung Nuri ni. Okey, yang berulang huruf konsonan yang lebih daripada sekurang-kurangnya 2 kali lah. Kalau tak jumpa sangat 2 kali berulang tu kita boleh ambil dah sebagai unsur bunyi untuk aliterasi. Okey, kalau dia berulang lebih lagi baiklah. Okey, contoh yang cikgu bawakan untuk awak di sini adalah perulangan konsonan T, huruf T. Okey, dan juga perulangan konsonan huruf R. Okey, kita tengok contoh di sini, gundahnya fikir tiada tertentu. Jadi kita tengok huruf yang kita boleh tengok berulang banyak di sini ialah huruf T kan. Okey, jadi ada 1 T, 2 T dan 3 T. Jadi sini kita boleh ambil contoh untuk unsur bunyi jenis aliterasi. Okey, yang kedua konsonan R, cikgu bawakan di sini ayat ataupun baris remuk dan redam rasanya hati. Jadi kalau kita tengok sini ada 3 kali perulangan huruf R ataupun konsonan R. Jadi bila ada macam ni kita boleh ambil contoh untuk unsur bunyi. Ni biasa kalau keluar dalam peperiksaan ya, pelajar-pelajar sekalian, biasanya di soal dalam soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dalam peperiksaan berkaitan dengan bahasa syair ke, sajak ke gurindam ke apa ni, biasanya dia akan tanya benda-benda ginilah. Tanya gaya bahasa, tanya persoalan, tanya tema, tanya nilai pengajaran dan juga tak terkecuali juga unsur bunyi juga boleh ditanya. Jadi kalau keluar soalan unsur bunyi ni maksud pelajar kena jawab dua-dua lah. Kena jawab asonansi, kena jawab aliterasi dan bawakan contoh yang kita boleh peroleh. Dalam biasa dia bagi petikan yang diberilah. Jadi senang saja sebenarnya kalau kita mengetahui cara untuk menjawab soalan tersebut. Okey, kita pergi kepada kajian yang seterusnya. Okey, ni sebenarnya kajian yang terakhir lah dalam apa-apa saja yang kita belajar biasanya akan berakhir dengan nilai dan juga pengajaran. Okey, kalau kita tengok dalam pantun, kalau kita tengok dalam syair ni okey, dalam syair ni nilai dan pengajaran yang dapat kita peroleh. Okey, kalau nilai, pelajar tengok ni nilai dia kita kena bagi dalam satu perkataan macam tu. Nilai dia tak boleh buat dalam bentuk ayat. Pengajaran baru kita boleh tulis dalam bentuk ayat yang panjang. Okey, nilai kita tengok kat sini. Okey, sebab kadang-kadang nilai ni boleh berkait juga. Kalau dah dapat nilai, bahasa pelajar boleh tukar terus saja kepada pengajaran. Tetapi wajib berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang disoal lah kalau dalam peperiksaan. Okey, jadi kalau sekarang ni kita belajar tentang apa? Okey, tentang syair Burung Nuri. Okey, dalam syair Burung Nuri ni kita tengok adanya nilai merendah diri. Okey, seperti mana yang cikgu dah jelaskan pada minggu lepas kepada anda dalam slide yang sebelum ni. Okey, penyair tu kalau kita tengok dia memang dalam tulisan dia memang menampakkan rasa rendah diri yang dapat dipamerkan melalui penulisan dia tu. Okey, kemudian pengajaran dia, okey, daripada segi merendah diri ni kita pergi kepada pengajaran. Okey, satu lagi cikgu nak ingat dalam kelas ya. Okey, kalau kita nak jawab soalan pengajaran dia harus bermula dengan perkataan kita. Nak senang mula dengan perkataan kita. Kita hendaklah, kita hendaklah. Okey, tengok di sini kita hendaklah. Kita hendaklah. Okey, penyair menyarankan agar setiap pasangan, okey. Ni sebaiknya kita letak kita jugalah Penyair menyarankan agar kita sebagai pasangan kita hendaklah, sebaiknya gitulah ayat dia. Jadi nak senang kalau boleh biar jangan ada apa, biar jangan tak ada perkataan kita ni, mudah untuk kita menjawab untuk soalan bahagian pengajaran. Okey, jadi sambung balik kita tengok ada aspek nilai tadi merendah diri. Pengajarannya hendaklah mengamalkan sikap merendah diri agar dapat menjaga perasaan orang lain. Jadi gitulah ada kita dalam kehidupan kita. Syair ni mengajar kita bahawa biarlah kita menjadi orang yang merendah diri. Tapi merendah diri ada syaratnya pelajar-pelajar. Jangan terlalu merendah diri sampai orang pijak-pijak kita. Tu tak boleh jugalah.
sampai orang bully kita, itu satu sikap yang tak boleh. Merendah diri ni biar kena pada tempat dia. Maksudnya mengajar kita supaya kita tak sombong, tak bersikap bongkak dalam kehidupan kita. Tapi biar ada batasnya lah kata orang. Kalau sampai orang pijak kita, sampai orang naya kita, kita tidak lagi boleh bersikap merendah diri. Okey, kemudian kita tengok ada juga nilai rasional di sini. Okey, kat mana kita tengok? Kita tengok pengajaran dia. Okey, rasional kat situ dalam membuat sesuatu tindakan. Okey, apabila kita tahu kalau kita tengok dalam syair Burung Nuri ni, bila kita tahu kita berada dalam keadaan yang leka, lalai, menyesali sesuatu. Jadi kita kena rasional. Dalam kehidupan kita kena rasional. Rasional ni maksudnya kita melihat daripada sudut baik sesuatu perkara, mempertimbangkan dengan cara yang baik. Maksudnya tidak supaya tak jatuh kepada keadaan yang lebih teruk lah. Itu maksud rasional Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dari segi pengajaran yang kita boleh dapat, kita hendaklah rasional dalam membuat sesuatu tindakan agar tidak menyesal pada kemudian hari. Okey, pelajar tengok ni tadi, rasional ni nilai kan? Jadi kalau daripada nilai itu kita dapat, kita terus boleh dapat dah pengajaran dia. Jadi kita pusing je ayat tu. Sebab pengajaran ni biasanya ayat dia dalam bentuk macam memberi nasihat. Memberi nasihat kepada orang. Jadi sebab tu cikgu kata, sewajarnya kita gunakan perkataan kita hendaklah, kita wajarlah, kita seharusnya, kita sepatutnya macam tu. Sebab dalam bentuk macam kita memberi nasihat kepada orang. Jadi sini kita tengok hendaklah rasional, kita hendaklah rasional dalam membuat suatu tindakan agar tidak menyesal pada kemudian hari. Seperti di akhir syair tu ada kata menyesal sampai orang kata sampai lebih baik berasa lebih baik mati daripada hidup. Itu adalah satu yang tindakan yang tak rasional. Jadi bila kita rasa rasional, kita tak boleh ada perasaan ataupun pemikiran macam tu dalam kehidupan kita lah. Jadi bersikaplah rasional, insya-Allah kehidupan kita akan rasa lebih baik dan lebih mudah. Okey, kemudian ketabahan. Okey, ada nilai ketabahan kat situ. Okey, kat mana kita boleh tengok dalam syair tu, kita tengok ketabahan penyair tunjukkan macam-macam masalah berlaku dalam kehidupan, tapi dia tetap mengambil akhirnya mengambil dengan jalan yang baik, menyadari kesilapan dia. Jadi cuba untuk berubah dan sebagainya lah. Okey, jadi kita tengok kat situ. Kita hendaklah ketabahan tadi, daripada nilai ketabahan kita pergi kepada tabah ni tadi. Okey, kita hendaklah tabah dalam menghadapi sikap dugaan dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita ni kena tabah. Apa-apa pun yang datang dalam kehidupan kita, kita harus tabah. Jangan mudah berputus asa. Okey, kemudian yang terakhir sekali kita tengok situ ada je nilai kebijaksanaan. Okey, nilai kebijaksanaan ni kita tengok penyair menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan percintaan mereka. Okey, kebijaksanaan kat sini dia tuju kepada pasangan-pasangan yang bercinta. Bercinta ni memang syair ni cakap pasal percintaan, tapi bukan untuk pelajar-pelajar tapi sebagai satu saranan kepada kita, mungkin satu masa nanti kita akan mengalami alam percintaan ni, terutama bila tiba masanya lah. Okey, jadi kalau dalam alam percintaan itu penyair tu menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan percintaan. Jangan jadikan cinta tu sampai merosakkan kita, percintaan tu sampai menjerumuskan kita ke lembah yang hina, sampai percintaan tu mendatangkan masalah yang besar dalam kehidupan kita. Okey, cinta yang teragung tu sebenarnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada ibu bapa kita sebagai pelajar-pelajar. Dan sampai satu masa nanti cinta kita terhadap pasangan kita, iaitu suami ataupun isteri kita. Jadi seharusnya kena ada kebijaksanaan. Ingat kebijaksanaan pesanan cikgu tadi, harus bijak dalam menguruskan percintaan. Okey. Okey kelas habis dah kita punya pembelajaran berkaitan dengan syair Burung Nuri ni. Okey, jadi cikgu harap sepanjang cikgu menyampaikan pengajaran berkaitan dengan syair Burung Nuri ni, pelajar-pelajar jelas dan faham. Okey, kalau tak faham, cikgu nak awak boleh ulang semula, tengok balik. Okey, bagaimana dari segi kajian yang kurang awak faham dan dengar semula. Okey, jadi sekarang ni macam biasa cikgu nak lengkapkan nota anda. Okey, dalam buku Komsas. Okey, jadi salin semua yang berkaitan tadi. Okey, yang kita dah pelajari tadi, apa dia? Yang kita dah pelajari tadi. Okey, kita dah belajar apa dia tadi?
Ingat tak ke tak ingat? Okey, kita dah belajar nilai, kita dah belajar pengajaran, kita dah belajar unsur bunyi dan juga kita dah belajar gaya bahasa. Okey, jadi salin dalam buku masing-masing. Okey, selamat membuat tugasan. Okey, semoga terus sukses dan juga terus bersemangat untuk belajar. Okey, dan semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.